Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Baik, tazkirah hadis kita hari ini. Baik, kita nak memandangkan tadi kita cerita tentang luar daripada tajuk topik kita, tapi dia ada kaitan. Perumpamaan dunia, sebab tadi semua dunia tentang jawatan, tentang ujian pemerintahan, ujian sesama saudara kita yang mungkin ada kekurangan dan mungkin ada yang nak buat zalim dengan orang lain dan sebagainya. Itu semua perumpamaan dunia. Akhir sekali dia akan habis macam itulah. Orang yang dapat jawatan kan, yang jadi mufti ke, yang jadi apa, dia akan jatuh juga nanti. Dia takkan kekal pun. Betul tak? Akan ditanam. Dia akan ditanam masuk kubur juga. Kan? Raja ke sultan pun dia takkan kekal. Dunia ni memang takkan kekal. Jadi kita nak tengok hadis yang berkait dengan perumpamaan kita tadi. Asalnya Anda simpan hadis ni nak explain dalam penjelasan tadi. Tapi pasal kita dah panjang lebar, tapi kita kongsikan hadis ni as a tazkirah, sebagai tazkirah. Baik, hadis ini dalam Sahih Muslim. Hadis Sahih Muslim, hadis nombor 2742. Iaitu hadis yang diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis Imam Muslim riwayatkan daripada Syu'bah, daripada Abi Maslamah, kemudian daripada Abu Nadrah, dan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, baginda bersabda, "Inna dunya hulwatun khadirah." Sesungguhnya dunia itu hulwatun. Hulwah maksudnya manis. Dunia itu manis, khadirah, dan hijau. Tahu dengar tadi. Dan hijau. Inna dunya hulwatun khadiratun. Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Baik. Wa inna Allaha mustakhlifukum fiha. Dan sesungguhnya Allah telah menjadikan kamu sebagai khalifah di atasnya. Mustakhlifukum fiha. Ya, Allah jadikan kamu sebagai khalifah, maknanya Allah jadikan kamu sebagai manusia yang perlu memakmurkan muka bumi ini dengan tauhid. Khalifah kat situ maknanya generasi yang datang sebelum kamu, bila mereka dimatikan oleh Allah, maka akan ada generasi yang baru yang menggantikannya. Itu maksud khalifah. Maksud khalifah di sini Nabi tahu, wa inna Allaha mustakhlifukum fiha, maknanya Allah menjadikan kamu khalifah di atas muka bumi ini, maknanya kamu kena makmurkan muka bumi ini dengan ketaatan, dengan tauhid. Kemudian kata Nabi SAW, fayanzuru kaifa ta'malun, maka lihatlah bagaimana kamu beramal. Bagaimana kamu beramal. Maknanya lihatlah bagaimana amalan kamu. Apa yang kamu buat di atas muka bumi ini. Adakah kamu melakukan perbaikan, islah, ataupun kamu melakukan kerosakan? So Nabi kata fayanzur kaifa ta'malun. Tengok. Kemudian kata Nabi SAW, fattaqud dunya wattaqun nisa. Maka berhati-hatilah kamu dengan dunia. Wattaqun nisa, dan berwaspadalah, berhati-hatilah kamu dengan wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Kerana sesungguhnya awal fitnah, ujian yang berlaku terhadap Bani Israel adalah, yang terawal berlaku fitnah adalah pada wanitanya. Pada perkara yang berkaitan dengan wanita. Baik, hadis ini kalau kita tengok dalam Sahih Muslim ini, apa maksud Nabi kata inna dunya hulwatun khadirah? Ini ada kaitan dengan perumpamaan kita sebenarnya tadi, tapi kita akan jelaskan dalam kelas yang akan datang insya-Allah. Maknanya perumpamaan yang Allah Ta'ala buat dalam surah Yunus tadi, bila Allah Ta'ala cerita, kita boleh matchingkan dengan hadis ini. Maknanya kita boleh rangkumkan ayat yang ada dalam surah Yunus tadi. Kita tak sempat, kita hanya baca terjemahan ya, kita tak sempat nak ulas, tapi boleh dirangkumkan dalam makna hadis ini. Maknanya kalau kita nak summarize ayat dalam surah Yunus, ayat berapa tadi surah Yunus? Ayat 34 tadi. Innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'am. Kemudian Allah kata hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat.
Sehinggalah apa? Apabila bumi itu lengkap sempurna dengan keindahannya dan perhiasannya, yang berwarna-warni, tumbuh-tumbuhan. Jadi rangkuman ni ada dalam perkataan Nabi dalam Sahih Muslim tadi. Nabi kata, "Inna dunya hulwatun khadirah." Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Manis dan hijau. Apa maksud manis dan hijau? Baik, kata para ulama, maksud manis dan hijau ini ada dua maksud. Yang pertama, keindahan dan kecantikan yang menarik jiwa kita, yang menarik, maknanya yang menarik pandangan kita, menarik pandangan mata kita, dan juga perasaan kita, kecantikan yang ada. Wa nadaratuha wa ladzatuha, keindahan dia, kelazatannya. Kal fakihatil khadra'il hulwah, seperti buah yang hijau yang sangat manis. Fa inna an-nufusa tatlubuha talaban hasithan fakadha ad-dunya. Kerana bila kita tengok sesuatu yang hijau ini, dia indah dan dia menarik perhatian kita dan mententeramkan kita, dan disebutkan manis di situ maknanya merujuk kepada kemanisan yang kita boleh dapat daripada buah-buahan itu sendiri. Bila Nabi umpamakan dunia ni macam buah-buahan, dan Nabi umpamakan hijau. Dan kemudian yang kedua maksudnya, bila Nabi kata hulwatun khadirah, ni satu kena faham lagi. Khadirah tu hijau juga maksud dia. Tidak semua tumbuhan ataupun pohon yang berwarna hijau itu akan kekal hijau. Daun misalnya takkan kekal hijau. Ya, dia akan bertukar menjadi kekuningan, dia akan menjadi coklat, dan dia akan musnah. Jadi maksudnya, isyaratnya bila Nabi kata inna dunya hulwatun khadirah, dunia ni indah, cantik, manis, tetapi akhir sekali dia akan rosak, binasa, dia akan musnah juga. Itu maksud inna dunya hulwatun khadirah. Dan kita akan bahas sekali lagi perincian tentang hadis ini. Kita akan tengok dalam ayat dalam surah Yunus ayat 34 tu, tentang perumpamaan yang Allah Ta'ala sebut yang lebih lengkap. Jadi pengajaran yang kita boleh dapat daripada hadis itu jelas. Maknanya Nabi SAW bagi tahu tentang kita, tentang dunia ini, isyarat tentang keindahan dia. Dan dalam masa yang sama juga Nabi bagi tahu betapa cepatnya, segeranya dunia ini ke arah kebinasaan, akan binasa dan takkan kekal. Maksudnya takkan kekal. Dan sebab itu Nabi suruh kita berwaspada dengan dunia dan berwaspada dengan wanita. Itu antara salah satu daripada bentuk nikmat dunia yang ada dalam dunia itu sendiri yang perlu kita waspadai. Macam yang kat surah Kahfi tu ada boleh buat cross reference yang al-malu wal banun zinatul hayati dunia. Ya, boleh buat cross reference dengan surah Al-Kahfi, al-malu wal banun zinatul hayati dunia. Antaranya maksud dunia itu sendiri, antaranya harta benda, anak pinak, itu adalah perhiasan. Jadi kita akan bahaskan nanti apakah konsep perumpamaan yang Allah Ta'ala nak sebutkan dalam Quran, dalam surah Yunus tu. Kita akan bincangkan dalam kelas akan datang, insya-Allah. Naktafi bihadzal qadar, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sini ada pengumuman. InsyaAllah Sabtu ini Yayasan Ta'lim akan mengadakan kuliah khas bertajuk Peranan Barat dan kolonialisme terhadap pemikiran Islam, yang akan disampaikan oleh Dr. Sahul Hamid pada pukul 10.15 pagi. Hari Sabtu ini insya-Allah Yayasan Ta'lim akan anjurkan kuliah khas bertajuk Peranan Barat dan kolonialisme terhadap pemikiran Islam, yang akan disampaikan oleh Dr. Sahul Hamid pada pukul 10.15 pagi Sabtu. Jadi kuliah ini adalah kuliah pertama daripada siri kuliah khas ini. So dia ada macam siri lah. So jemputan pertama ni Dr. Sahul Hamid merupakan seorang pensyarah di Faculty of Human Science, Universiti Pendidikan Sultan Idris. So specialize dia dalam political history, Saiwa, propaganda, konfrontasi Soekarno dan lain-lain. So dia akan bagi tajuk tentang peranan Barat dan kolonialisme terhadap Islam.
Jadi disebar-sebarkan, dijemputkan untuk hadir, untuk kita dapatkan manfaat. Barakallahu fikum, naktafi bihadzal qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.